Baik, kita akan mulakan. Semoga tuan-tuan dan puan boleh dengar suara saya. Boleh nampak nota. Okey, sekejap saya. Suara Okey. dengar, nota nampak. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita meneruskan pembelajaran kita untuk kita memahami nama-nama surah yang terkandung di dalam Al-Quran. Seterusnya, kita ingin mencari apakah tema utama bagi surah yang kita akan pelajari pada malam ini. Moga-moga pengisian kita ini dapat membantu kita semua untuk memahami ayat-ayat yang terkandung di dalam surah yang kita bicarakan tentang namanya. Yang mana surah pada malam ni kita hanya akan memberi kepada satu surah sahaja. Okey. Tumpuan kita hanya pada satu surah sahaja, iaitu surah Ad-Dukhan. Okey, surah Ad-Dukhan ini notanya tuan-tuan boleh ambil di Google Drive yang telah saya lampirkan di bahagian chat di Zoom ataupun di bahagian komen jika tuan-tuan melihat di FB Academy Tadabbur Malaysia. Okey, nota ni adalah nota yang telah diedarkan pada minggu lepas. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita telah selesai membicarakan tentang surah yang ke-43, iaitu surah Az-Zukhruf. Manakala selepas surah Az-Zukhruf adalah surah Ad-Dukhan. Maknanya surah Ad-Dukhan adalah surah yang ke-44 dalam susunan Al-Quranul Karim. Kalau sesiapa yang tidak mempunyai nota ataupun kalau dia nak merujuk kepada mushaf, kalau dia nak buka Al-Quran, dia boleh buka surah Ad-Dukhan ini terletak pada muka surat 496 sehinggalah muka surat 498. Itu kalau kita nak melihat keseluruhan surah Ad-Dukhan. Tapi jika kita nak melihat pada penamaan surah Ad-Dukhan ni, kita boleh lihat kepada ayat-ayat yang awal-awal dalam surah Ad-Dukhan pada muka surat 496. Kalau kita lihat pada Quran terjemahan, kadang-kadang ada yang terjemah Ad-Dukhan itu sebagai asap. Ada juga menterjemahkan ia sebagai kabut. Wallahu ta'ala alam, bolehlah kalau bahasa kita mudah kita faham dia sebagai asap pun boleh, nak nama ia sebagai kabut pun boleh. Sebab kalau kita faham asap, dia mesti hitam. Tetapi Quran tidak menyebutkan secara jelas maklumat itu, tapi kita letaklah, nak letak nama asap pun boleh, kita nak letakkan nama kabut pun boleh. Tapi kita nak bincang paling penting tentang apakah makna Ad-Dukhan itu yang sebenar-benarnya. Okay, kita dah tahu dari sudut makna terjemahan Ad-Dukhan, kita kena pergi kepada maklumat sebab apa dalam 50, lebih kurang dalam 59 ayat surah Ad-Dukhan ni, ayatnya ada 59, tetapi Allah memilih
perkataan kalimah ad-dukhan ini diletakkan sebagai nama surah. Apa sebab dia? Okey. Dipilih nama ad-dukhan diletakkan sebagai nama surah bagi surah ke-44 ini kerana ad-dukhan itu digunakan oleh Allah untuk menakut-nakutkan orang-orang yang tidak mahu beriman. Fungsi ad-dukhan dalam surah ad-dukhan ini fungsinya adalah untuk memberikan ancaman. Nak memberikan mereka ketakutan, untuk gertak mereka, untuk beri ancaman kepada orang yang bermain-main dengan agama ni, dia tidak mahu beriman. Itu adalah justifikasi kenapakah ad-dukhan itu dipilih sebagai nama surah. Jadi kalau kita belajar pada nama-nama surah, pertama kita cari dululah surah itu terjemahan maksud dia apa. Kalau macam Zukhruf, maksudnya adalah perhiasan. Kalau ad-dukhan, kalau kita mudah faham, kita letaklah namanya asap. Okey, soalan kedua kita perlu bertanya, kenapa dengan Zukhruf itu? Kenapa dengan ad-dukhan itu? Jadi pemilihan nama tu mesti ada sebab. Jadi pada nama tu kita dah dapat gambaran awal. Kalau nama itu fungsinya untuk menakut-nakutkan orang tak beriman, dia akan membawa macam gambaran tentang surah ni surah yang menggertak ke? Surah yang menakut-nakutkan ke 59 ayat ni? Sebab daripada nama tu, dia dah memberi kita gambaran awal. Surah 59 ayat ni nak bawa kita ke mana? Dia punya suasana surah itu, kan daripada ayat 1 sampai ayat 59 ni, dia ada suasana dia. Dia ada macam, kita panggil, kalau bahasa Arab mudah kita sebut, dia panggil al-jawu. Jawu ni maksud environment, maksudnya suasana surah lah. Kalau kita belajar suasana surah Zuhruf ni, macam kita nampak perhiasan ni, kita akan faham, perhiasan ni mestilah yang bentuk mewah-mewah, kan, perhiasan. Tapi kenapa Allah fokus tentang perhiasan? Jadi kat situ yang kita dapat maklumat daripada nama surah. Nanti kalau minggu depan kita belajar surah Al-Jathiyah. Kalau Al-Jathiyah maknanya adalah maksudnya adalah yang berlutut. Yang berlutut. Jadi daripada nama berlutut tu kita akan dapat gambaran awal ni. Jadi kita dah dapat peringkat kedua, mencari justifikasi kenapa ad-dukhan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memantapkan lagi, nak memahami lagi tentang pemilihan nama ad-dukhan itu, maka kita kena cari langkah yang ketiga, di manakah ayat yang ada kalimah ad-dukhan. Jadi kalau kita buka dalam surah ad-dukhan, kita akan jumpa perkataan ad-dukhan itu, ia berada pada ayat yang ke-10. Dia berada pada ayat yang ke-10. Kalau siapa yang membuka Al-Quran, dia boleh jumpa ayat ke-10 ni pada muka surat 496. Okay, kita lihat dulu ayat 10 ni untuk kita mencari jawapan di mana kalimah ad-dukhan tu. Daripada kita tahu sumber ayatnya nombor berapa, lepas tu kita baca keseluruhan ayat tu, nanti kita akan dapat maklumat mengapa Allah memilih nama ad-dukhan itu. Tapi belum lengkap lagi. Kita kena bincang tentang tema dia. Lepas tu kita kena cari maklumat tentang apakah khasa'is. Khasa'is dia macam karakteristik. Dia macam ciri-ciri yang ada pada surah Dukhan. Maksudnya dia panggil style. Ayat-ayat surah Dukhan ni dia ada apa yang istimewanya, dia ada kalimah apa. Jadi kalau kita dapat maklumat tu semua, maka kita akan fahamlah, di sebalik penamaan ad-dukhan ni, memang suasana dia adalah suasana untuk menakut-nakutkan. Sebab tu diletak tentang asap hitam. Sebab asap ni kita semua tak suka. Jadi kenapa pilih asap? Kerana asap ni boleh
Kalau kita kata asap termasuk pencemaran kan. Kalau orang dulu asap ni menunjukkan apa? Jadi inilah untuk kita tujuan kita belajar daripada nama surah. Hanya belajar nama saja. Tapi kita dapat seolah-olah kita faham 59 ayat surah Ad-Dukhan ni. Sebab tu sangat rugi kalau kita tak ambil kesempatan untuk kita belajar nama-nama surah. Sebab tu saya teruskan juga untuk belajar. Sebab pertama untuk saya sendiri kalau saya tak ajar, mungkin saya pun tak berusaha untuk mencari jawapan kepada penamaan surah. Sebab tu kena push juga. Kena buat juga kelas. Kalau fikir penat, nak fikir, macam-macam fikir, memang tak payahlah. Tapi kita memikir tentang apa? Memikir tentang Quran tu, maka kita korbankan segala-galanya. Okey, kita tengok ayat nombor 10. Okey, ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Okey, ayat 10 tu, perkataan ad-dukhan saya dah letakkan di dalam kotak berwarna hijau. Nampak ya? Okey, tulisan perkataan dukhan dekat situ. Selepas kalimah dukhan ada kalimah mubin. Okey, kena ambil maklum tentang kalimah mubin selepas perkataan ad-dukhan. Kita baca dulu ayat 10 terjemahan dia. Okey. Allah Ta'ala mengatakan, maka, fa ni maka. Kalau disebut maka, ada benda yang berlaku sebelum itu. Ada perkara yang berlaku, lepas tu baru ada maka. Kita baca dulu ayat 10. Maka kata Allah, fartaqib, maka tunggulah, kata Allah tunggulah pada hari yang mana langit ni, sama ni langit, maka tunggulah ada suatu hari nanti langit tu dia bawa apa? Bidukhonin, dia membawa asap, dia membawa kabut yang tebal. Yang asap ataupun kabut itu bentuk dia macam mana? Mubin, yang nyata. Maksudnya kalau waktu ad-dukhan tu sampai yang dibawa oleh langit. Langit kan dia bawa awan. Tapi langit dia boleh nampak seperti asap yang tebal. Kan? Kabut yang tebal. Waktu tu, kata Allah, asap tu memang nampak jelas. Waktu tu kata mubin. Memang nampak. Asap tu memang nampak. Kabut tu memang nampak. Ad-dukhan tu memang nampak. Okey, cuma nanti kita akan bincang, adakah ad-dukhan tu dia telah berlaku ataupun belum berlaku? Kejap lagi kita akan ulas maklumat tu. Sebab tu saya nak fokus surah ad-dukhan je malam ni. Sebab kalau saya nak fokus surah Fussilat nanti, surah Al-Jathiyah, nanti terkejar-kejar pula maklumat ad-dukhan. Malam ni kita pilih surah ad-dukhan sahaja. Okay, sebab ada perbahasan para ulama tentang asap yang nyata, yang nampak dekat langit tu, dia dah berlaku ke dia belum lagi berlaku? Ni kita akan bahas dia secara ilmiah. Cuma saya mohon maaf kerana saya tak dapat nak kemukakan nota hujah ilmiah tu. Jadi malam ni tuan-tuan kena catat, tuan-tuan kena salin maklumat tersebut. Saya akan bawa kepada tuan-tuan dalil-dalil dia. Okey, jadi ayat 10 ni kita fahamkan tentang langit tu nanti akan datang membawa ad-dukhan. Dukhan tu nyata. Jadi ayat 10 ni, kenapa Allah Ta'ala kata, maka korang tunggulah, nanti hari tu datang, satu hari tu didatang, langit tu akan bawa dukhanin mubin. Jadi ayat tu dia berbentuk macam beri ancaman. Tapi kenapa Allah perlu mengancam kepada mereka? Kenapa? Kenapa Allah perlu ugut mereka dengan ad-dukhan tu? Jadi kita kena baca ayat sebelum dia. Kita kena baca ayat nombor 9. Dari sudut maklumat di mana nama itu diambil, kita dah faham pada ayat nombor 10. Tetapi kita nak faham lagi. Kenapa Allah Ta'ala nak mengancam mereka dengan ad-dukhan ni? Maksudnya ad-dukhan ni kalau Allah guna untuk ancaman, mesti dia bukan benda yang biasa-biasa. Tapi kita akan bincang lepas ni lah. Apa sebenarnya ad-dukhan ni? Tapi Allah gunakan untuk mengancam. Kenapa Allah mengancam mereka? Kalau kita baca pada ayat nombor 9 sebelum dia.
Sebab tu kalau kita faham sesuatu, nak faham sesuatu ayat, jangan kita lupa untuk melihat ayat sebelum dia. Kerana ayat sebelum dia tu memberikan kita maklumat. Jadi kalau kita baca ayat nombor 10, ayat nombor 9, kita akan jumpa Allah mengatakan balhum fi syakki yal'abun. Allah Ta'ala kata bahkan mereka, bal ni maknanya bahkan, mereka masih berada dalam syakin, syak ni maksudnya ragu-ragu. Mereka ni masih lagi nak ragu-ragu. Bukan sekadar ragu-ragu, yal'abun, mereka bermain-main pula. Mereka ragu-ragu dalam perkara apa? Mereka bermain-main, buat main-main pula. Kan? Dalam perkara apa? Kena baca ayat sebelum dia lagi. Kena bacalah ayat sebelum dia. Jadi kalau kita baca ayat sebelum ayat 9 tu, kalau kita bacalah mula-mula lah. Kalau kita ambil daripada mula-mula tu, kita menjumpai Allah sebut pada ayat pertama tentang wal kitabil mubin. Allah Ta'ala cerita tentang wahyu Al-Quran yang jelas. Maknanya ayat 9 ni sebenarnya Allah menyebutkan mereka ragu-ragu tentang wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tu. Bukan sekadar ragu-ragu, tapi mereka buat main-main pula. Jadi disebabkan mereka ragu-ragu tu, disebabkan mereka mempelikir-likirkan duk main-main dengan wahyu Al-Quran tu, maka Allah ancam mereka dengan ad-dukhan al-mubin, dengan dukhan mubin. Jadi tuan dapat kaitkan. Tuan saya rasa tuan dah jelas tentang kenapa Allah Ta'ala nak mengancam mereka dengan langit yang membawa dukhanin mubin. Kerana dikaitkan dengan sikap mereka yang ragu-ragu tentang wahyu Al-Quran. Bahkan mereka mempermain-mainkan wahyu Al-Quran itu. Sedangkan wahyu Quran ni, kalau kita baca pada ayat pertama tadi, Allah tak menggunakan perkataan apa? Wal kitabil mubin. Kitab Al-Quran yang jelas. Jelas Quran ni. Terang. Nyata. Sepatutnya mereka boleh terima. Mereka boleh faham. Tapi mereka ragu-ragu. Sedangkan Quran, Allah mengisytiharkan. Kitab ini mubin. Kitab ni jelas. Jadi disebabkan mereka ragu-ragu Quran yang jelas, yang nyata tu, lepas tu mereka bermain-main pula, maka Allah balas kepada mereka dengan ancaman dukhan mubin. Kalau Quran itu mubin, Quran itu jelas, korang ragu-ragu, okey, tak apa. Nanti pada ayat 10 kata, nanti sampai pula kepada korang satu azab yang dia itu adalah mubin. Kalau Quran itu mubin, okey, azab tu sendiri kau akan nampak jelas, nampak nyata. Okey, dah boleh faham tentang kenapa Allah menggunakan ad-dukhan. Untuk apa? Apa justifikasi dia, kan? Okey, untuk lebih faham lagi tentang ad-dukhan ni, kalau dia sampai pula macam mana? Kita baru sampai ayat 10. Okey, tetapi kita nak perincikan lagi. Ad-dukhan ni, kita dapat tahu ad-dukhan ni dia datang jelas, nyata, mubin, nampak. Okey. Kemudian nampak dia macam mana? Okey, ayat nombor 11 cerita. Ayat nombor 11 perincikan lagi. Dukhan mubin tadi tu, asap yang nyata, yang nampak dengan jelas tu, kata Allah, yaghshan nasa, yang meliputi seluruh manusia. Ingat perkataan 11 ni. Allah Ta'ala kata asap tu nyata, yang kena pada semua manusia. Perkataan semua manusia ni nanti menjadi satu hujah oleh para ulama yang mengatakan asap ni dia belum lagi datang. Yang Allah duduk ancam pada ayat 10 ni, dia belum lagi datang. Para ulama guna dalil apa? Di antara dalilnya, dia kata cuba baca ayat 11. Sebab ayat 11 tu Tuhan kata yaghshan nas,
yang akan meliputi seluruh manusia. Takkan orang Arab saja. Begitu. Okay, tak apa, nanti kita akan bincangkan. Okey, lepas tu azab tu kalau dia datang, kalau asap tu datang, dia bukan asap yang menyejukkan. Tapi ayat 11 juga mengatakan, hadza azabun alim. Inilah azab yang sangat pedih. Rupa-rupanya asap yang nyata yang boleh nampak tu apabila dia datang kena pada semua manusia. Apabila kena pada manusia itu, ia merupakan asap yang azab yang pedih. Okey. Lepas tu kalau asap tu sampai kena pada semua manusia, asap itu membebankan, merupakan azab yang pedih, maka manusia ketika itu mereka buat apa? Ayat 12 terangkan. Rabbana kshif annal azaba inna mukinun. Mereka akan berdoa kepada Allah. Rabbana, ya Rabb kami, hapuskanlah azab ini daripada kami. Azab apa? Azab yang dukhan mubin tadi pada ayat nombor 10. Maknanya daripada ayat 10, ayat 11, ayat 12, kita dapat jawapan. Kenapa Allah pilih nama Ad-Dukhan tu? Seperti kita kata awal-awal tadi, adalah untuk memberikan ancaman kepada mereka yang syak dan main-main tentang wahyu Al-Quranul Karim. Allah beri ancaman. Okey, mereka berdoa supaya hilangkanlah dukhan tu, hilangkanlah asap tu daripada kami. Inna mu'minun. Sesungguhnya kami sekarang beriman. Kami sekarang beriman. Mula-mula sebelum dukhan tu sampai, kan ayat 9 kata apa tadi? Mereka ragu-ragu, mereka bermain-main. Kata. Tapi setelah dukhan itu nampak jelas, maka ketika itu mereka rasa beban sangat dukhan ni, mereka doa kepada Allah supaya hapuskanlah azab tu. Sebab apa? Ketika itu mereka beriman. Jelas ayat nombor 12 ni? Okey, kita nak kalau tuan-tuan nak gambaran lagi, nak rasa suasana asap itu, ad-dukhan itu kan, kena baca ayat yang berikutnya lagi. Kita baca ayat nombor 13 pula. Ayat 13 ni Allah Ta'ala menempelak orang-orang yang setelah dukhan tu sampai, mereka nak beriman. Maka Allah Ta'ala kata, anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Sekali lagi kerja perkataan mubin dekat sini. Okey, perkataan mubin. Allah Ta'ala kata, bagaimana mereka dapat menerima peringatan sedangkan telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberikan penjelasan. Maksud dia apa? Kan dah datang Rasul sebelum dukhan tu. Kan? Kenapa mereka baru nak beriman? Kenapa mereka baru sekarang mereka nak menerima peringatan? Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan ketika ad-dukhan tu, yang sebelum Allah Ta'ala ancam dengan ad-dukhan tu, mereka buat apa? Mereka summa tuwallau anhu wa qalu mu'allamun majnun. Mereka ini jap ya. Ini ayat berapa jap? Ayat 11, 12. Okey, lepas tu ayat nombor 13, 14 Allah menceritakan kalau mereka ni dengan Rasul, mereka kata apa? Mereka akan kata dia ni seorang yang mendapat petunjuk. Maksudnya mereka nak menuduh Nabi Muhammad SAW ini adalah bukan dapat wahyu tu. Dia sebenarnya dia belajar dari orang lain. Dia juga adalah seorang yang gila. Okey. Lepas tu ayat nombor 15 Allah Ta'ala cerita kalaulah dukhan itu, kalaulah Allah Ta'ala angkatlah azab tadi tu, apa berlaku? Inna kashiful azabi qalila innakum aidun. Allah kata, sesungguhnya jika kami hapuskan azab tu sedikit pun, pasti kamu akan berlaku ingkar juga. Mereka ni ketika nampak azab yang pedih dukhan tu, barulah mereka nak insaf,
baru nak bertaubat, baru nak mengaku beriman. Tapi kalau Allah Ta'ala angkatlah azab tu, Allah Ta'ala hilangkanlah dukhan tu, pasti mereka akan kembali menjadi ingkar. Jadi kita dah faham tentang ad-dukhan, betul kan? Tetapi kita belum jelas lagi lah. Sebab kita belum lagi dapat jawapan tentang dukhan ni dah berlaku ke belum. Ini kita akan bincang sekejap lagi. Tapi sebelum kita masuk kepada perbincangan tersebut, mari kita lihat dulu suasana surah Al-Dukhan ni. Kita nak lihat ciri-ciri surah Al-Dukhan supaya kita dapat macam kita sangat-sangat bersetuju. Memang tepatlah pemilihan nama Ad-Dukhan ni diletakkan sebagai nama surah. Kita nak lihat bagaimana. Okey, kita lihat contoh-contoh surah Ad-Dukhan. Okey. Dalam surah Ad-Dukhan ni, kita lihat dulu. Dalam surah Ad-Dukhan ni, kalau kita lihat ciri-ciri surah, surah Ad-Dukhan ni adalah surah yang antara surah yang banyak menggunakan kalimah mubin yang jelas. Antara surah yang banyak. Kita tak kata yang paling banyak, tetapi antara yang banyak juga menggunakan perkataan mubin yang jelas. Ada berapa kali? Ada 5 kali. Kalau nak lihat 5 kali tu di mana? Lihat pada ayat nombor 2. Yang kita dah baca tadi, wal kitabil mubin. Ayat nombor 10. Ayat nombor 10 ni yang dukhan mubin. Ayat nombor 13. Ayat 13 tadi tu yang Allah Ta'ala telah hantar Rasul apa? Rasul yang mubin. Ayat nombor 19. Kalau baca pada ayat nombor 19 ini, ayat nombor 19 ni dia kaitan dengan Nabi Musa. Ayat 19 ni tentang Nabi Musa. Yang Nabi Musa ni dia telah bawa mukjizat. Dia telah bawa bukti yang apa? Bisultanin mubin. Tengok. Kenapa Allah bawa kisah Musa duduk pada surah Dukhan? Kejap lagi kita akan cerita. Tapi kita nak cari dulu macam mana kita nak faham surah Ad-Dukhan ni. Kita nak lihat apa sebenarnya surah Ad-Dukhan 59 ayat ni. Antaranya kita melihat kepada nama surah lah. Kemudian kita boleh melihat ciri-ciri perkataan yang istimewa dalam surah Ad-Dukhan ni macam pengulangan kalimah mubin. Okey. Dan yang terakhir sekali pada ayat nombor 33. 33 ni, ini adalah dikaitkan dengan kekuasaan Allah yang jelas. Nanti kena cari semua maklumat ni. Perkataan mubin. Okey, jelas mubin. Okey, kena cari dalam surah Dukhan tu perkataan mubin ni pada ayat-ayat ini. Dan nota tu saya tak bawa lah. Cuma kalau kita tengok dekat awal-awal tadi kita dah jumpa dah. Dekat yang pertama jumpa tak perkataan mubin, saya bulatkan pada ayat nombor 2. Wal kitamil mubin. Quran ni dah jelas. Tapi kenapa ragu-ragu juga? Kenapa nak tolak juga? Okey, lepas tu kita jumpa perkataan mubin pada ayat nombor 10. Bidukhanin mubin. Okey. Lepas tu Allah gunakan mubin pada ayat 13 tadi kan. Mereka ni dah hantar dah Rasul yang mubin. Rasul yang jelas. Termasuklah pada ayat yang kita sebut tadi kisah Nabi Musa dan ayat nombor 33. Lepas tu, daripada kisah mubin-mubin ni, para ulama sebenarnya mereka kata tema surah Al-Dukhan ni, tema dia, mehwar dia, sebenarnya 59 ayat surah Al-Dukhan, dia nak cerita kesimpulan dia apa tahu? Dia punya central tema dia, tema utamanya, surah Al-Dukhan ni, ataupun kita boleh kata objektif surah Al-Dukhan ni, sebenarnya 59 ayat tu, dia akan pergi kepada satu tujuan, sebenarnya adalah untuk memberikan amaran. Nak memberikan amaran. Amaran kepada siapa? Amaran kepada orang yang mendustakan Quran, mendustakan Rasul. Dalam masa yang sama, sebenarnya dekat surah Dukhan ni,
ada kisah orang yang tak percaya tentang hari kebangkitan. Jadi 59 ayat surah Dukhan ni sebenarnya fokus utamanya kepada nak menakut-nakutkan mereka, mengingatkan mereka tentang kekuasaan Allah. Yang Allah Ta'ala ni boleh membinasakan kepada orang yang mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulnya dan juga mendustakan hari kiamat. Jadi salah satu cara untuk menakut-nakutkan mereka itulah yang dipilih tentang akan datang langit itu Dukhan. Jelas tak? Itu salah satu dia. Lepas tu kalau kita nak faham lagi, kita lihat dalam surah Dukhan ni, Allah Ta'ala ada bawa dua perkara besar. Ada dua perkara yang kita boleh, kalau kita baca ayat ni, kita akan dapati memang tepat pemilihan Ad-Dukhan tadi dengan maklumat-maklumat yang ada dalam ni. Kalau kita tengok dekat kisah, kalau tuan buka pada ayat 17 sampai 31 surah Ad-Dukhan, tuan akan jumpa kisah Nabi Musa dengan Firaun. Ayat 17 sampai 31 akan jumpa kisah Nabi Musa dengan Firaun. Tapi kalau tuan baca kisah Musa dengan Firaun ni, tuan akan dapat ada maklumat yang tak ada dekat surah lain pasal kisah Musa dengan Firaun. Antaranya apa? Kalau tuan baca kisah Musa dengan Firaun pada ayat 17 sampailah ayat nombor 19 kan. Kita tahu. Kita tahu dalam kisah Musa dengan Firaun ni siapa yang Allah Ta'ala telah bagi contoh mereka itu telah dibinasakan. Siapa dia? Siapa manusia yang telah mendustakan Rasul yang Allah Ta'ala hantar? Siapakah manusia yang Allah Ta'ala telah beri, Allah Ta'ala telah tunjukkan mukjizat yang jelas pada Rasul itu? Jawapannya adalah Fir'aun. Bawa dua Nabi lagi, Musa dengan Harun. Lepas tu Allah Ta'ala bekalkan kepada Nabi Musa ni ada 9 mukjizat dia. Bukan satu mukjizat. Allah Ta'ala bagi bekalkan kepada Musa ni ada 9 tanda-tanda yang menunjukkan Nabi Musa ni bukan orang biasa ni, dia Rasul ni. Dua yang terbesar, tongkat dengan tangan dia mengeluarkan cahaya tu. Tapi Firaun dia tetap tolak, dia tetap tak percaya Musa ni. Dia tetap tak percaya Musa ni. Jadi apa? Jadi Allah bawa kisah Firaun yang menolak Nabi Musa, yang Nabi Musa bawa mukjizat yang sangat pelik, yang memang kalau orang beriman dia tahu ini Rasul ni. Tapi Firaun itu tolak. Maksudnya peletakan pemilihan kisah Musa dengan Firaun ni dalam surah Ad-Dukhan ni, dia mewarnai. Dia memberikan satu contoh yang bukti yang jelas. Wahai orang-orang kafir, korang yang ragu-ragu, yang main-main dengan wahyu Quran ni, ada satu contoh dah. Kumpulan manusia yang telah kami azab dia. Yang telah kami binasakan dia. Sebab tu Allah pilih kisah Musa dengan Firaun. Lepas tu pula, dalam surah Dukhan ni, ada satu maklumat yang sangat menakutkan. Ada kisah pokok zakum dengan air Al-Hamim. Ayat 43 sampai ayat nombor 49. Kalau tuan-tuan baca ayat ni, supaya tuan-tuan dapat merasai suasana 59 ayat, surah Ad-Dukhan ni dia dalam suasana yang macam memberi ancaman, menakut-nakutkan. Sebab apa? Sebab nama surah tu sendiri, asap yang jelas tadi pun dia dah sebagai apa? Sebagai azab yang pedih. Jadi, ayat-ayat dia bentuk macam tu. Ayat-ayat dia bentuk macam tu. Dapat tak? Maksudnya, style ayat dia bukan, surah tu dia bukan bercampur-campur, dia bukan bercampur-campur dalam suasana yang bercampur bau, tak. Dia ikut pada style surah. Daripada nama tu, kan daripada nama kita belajar tadi tu kan, yang memberi amaran, Dukhan ni rupanya bukan asap biasa, azab yang pedih. Maka dalam ayat-ayat itu,
Dia menceritakan tentang azab pedih, azab pedih. Siapa pernah dapat azab pedih? Macam kisah Musa Firaun. Lepas tu Allah bawa kisah pokok zakum dengan air hamim. Tuan-tuan baca ayat 43-49. Tuan-tuan akan dapati kalau siapa baca pokok zakum tu, buah zakum tu, ayat 43 sampai 49. Contoh kalau tuan-tuan bacalah pada ayat nombor 45. Tuan-tuan tahu tak, buah zakum ni kalau dimakan, dia umpama cairan tembaga yang menggelegak di dalam perut. Buah tu makan, perut ni jadi panas, terbakar dalam perut tu. Itu adalah pokok zakum. Lepas tu pula, kalau siapa baca tentang air Al-Hamim, air Hamim ni adalah air yang sangat panas. Dalam banyak-banyak air yang terlalu panas, namanya adalah Al-Hamim. Adalah surat Dukhan. Tuan-tuan bacalah pada ayat nombor, tuan-tuan baca pada ayat nombor 48, tuan-tuan baca ayat nombor 49. Kalau tuan-tuan baca ayat nombor 48, tuan-tuan tahu air panas tu digunakan untuk apa tahu? Dituangkan air panas tu ke kepala, di atas kepala orang yang Allah Ta'ala azab. Bayangkan tuan-tuan. Kita kalau pegang air panas pun kita dah melecur tangan kita. Bayangkan dituang air yang sangat panas di atas kepala. Okey, kenapa saya buat maklumat ni? Kita pun rasa macam, ngerinya, takutnya kan. Saya bawa maklumat ni supaya tuan-tuan dapat macam menghayati, dapat merasai suasana surah Ad-Dukhan tu. Tapi suasana ni kita dah dapat rasa mula-mula sebab kita dah faham Ad-Dukhan tadi. Tuan-tuan faham tak? Daripada kita belajar nama surah ni, kita dah dapat tahu style surah ni sebenarnya dia nak cerita pasal apa sebenarnya kan? Kenapa diancam tu? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ulang banyak kali. Mubin. Kan jelas, bukti dah jelas, Rasul dah jelas, Quran dah jelas, tapi tak nak juga terima. Okey, Allah Ta'ala mengancam dengan apa? Dengan Dukhan dan sebagainya. Itulah maklumat tentang surah Ad-Dukhan. Okey, dah jelas tentang penamaan surah. Maknanya kalau kita buka surah Dukhan tu, mimik muka kita akan berubah. Hati kita ni menjadi takut dan gentar kita. Berbeza dengan orang yang baca kurang faham lah. Bukan dia tak faham. Kan? Dia akan baca tu dengan nada, dengan suasana kan. Sebab dia dah belajar nama surah. Tapi kalau ketika dia baca surah Zuhruf tu berbezalah kan. Surah Zuhruf tadi tu, kalau kita baca sebelum ni surah Zuhruf pada minggu lepas tu, dia dah suasana yang kalau orang tu pandai guna perhiasan, dia tak tertipu. Ada orang dia tertipu. Jadi dia akan baca surah Zuhruf ni surah yang duduk dalam suasana yang aku ni bersyukur ke aku tak bersyukur ni? Aku mentaatkan Allah ke tak bertaat pada Allah? Tapi kalau Ad-Dukhan ni memang suasana yang menakutkan. Sampailah baca pada ayat tentang pokok zakum dengan ayat Al-Hamim. Jadi Allah Ta'ala ancam kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy. Okay, persoalannya adalah, Ad-Dukhan ni dia dah berlaku ke dia belum berlaku? Itu isu yang besar dibincangkan para ulama tafsir. Okey, siapa boleh berkongsi maklumat dengan kita semua pada malam ni? Siapa yang tahu? Dia pernah ikuti mana-mana pengisian ke tentang apa sebenarnya Ad-Dukhan yang tuan-tuan pernah baca, pernah belajar? Boleh tak kita kongsi? Siapa tahu Ad-Dukhan tu apa? Hakikat sebenarnya. Dia dah berlaku ke dia belum berlaku? Sebenar-benarnya. Boleh tak seorang dua orang berkongsi maklumat dengan kita semua pada malam ni? Jangan malu-malu. Ada tak? Ada soalan tak? Okey. Tak ada ya? Tuan-tuan boleh bersuara ke tak ada bersuara ni? Ke saya unmute-kan tuan-tuan dan perempuan ni? Okey. Ada. Ada siapa yang boleh memberi komentar ke? Ada siapa yang sudi? Kalau malu-malu boleh tulis juga tak apa dekat chat tu. Ada tak? Okey. Saya jugalah yang kena menjawab ni kan. Okey, tak apalah. Okey, begini. Kita tengok nota hujung sekali, tapi dalam nota seperti tu tak ada maklumat tu. Adik-adik dekat belakang saya tunjukkan. Okey ni. Tolong salin .
Okey, kata snapkan je. Okey, begini. Ad-dukhan yang kita baca pada ayat nombor 10 tadi kan. Perkataan dukhan yang mubin tadi. Asap yang kita baca tadi tu kan. Tentang asap yang nyata ni. Sebenarnya ada dua pendapat. Ada dua pendapat yang bersumberkan daripada dua tokoh sahabat yang utama. Pendapat pertama, ia bersumberkan kepada riwayat ataupun ulasan ataupun kata-kata daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua ni adalah pendapat di kalangan para sahabat, namanya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dua-dua sahabat ni sama namanya, Abdullah. Dua-dua ni orang yang pakar dalam bidang Al-Quranul Karim. Okay. Abdullah bin Mas'ud dia ada pendapat lain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ada pendapat lain. Kat mana kita nak tengok pendapat siapa ni? Nak ambil pendapat yang mana? Okey, kalau tuan-tuan baca tafsir, kalau tuan-tuan rujuk dalam Pimpinan Rahman, dia akan pergi kepada pendapat Abdullah bin Mas'ud lah. Okey. Pendapat Abdullah bin Mas'ud ni, dia berpegang bahawasanya ad-dukhan asap tu dia dah berlaku dah. Dia dah terjadi dah. Terjadi di zaman Nabi SAW, ia dikaitkan dengan musim kemarau. Orang-orang Arab musyrikin mereka nampak asap tu. Tapi mereka nampak tu sebenarnya ketika mereka nampak tu, dia sebenarnya pada musim kelaparan. Mereka nampak dekat langit tu macam ada asap. Nanti saya bacakan hadis dia. Nanti saya baca kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Okay. Pendapat kedua kata yang didokongi, punca dia mengatakan bahawasanya daripada Abdullah bin Abbas, dia kata tak. Kata Ibnu Abbas, dia belum lagi berlaku. Ad-dukhan ni sebenarnya dia belum lagi berlaku. Kalau dia berlaku, ia berada pada salah satu 10 tanda besar kiamat. Abdullah bin Abbas, dia berpegang dukhan mubin tadi, ayat 10 tadi, dia belum lagi berlaku. Sebab apa? Sebab dukhan mubin ni, ia merupakan salah satu, dia ada daripada tanda besar kiamat. Antara 10 tanda tu, salah satu daripadanya adalah ad-dukhan. Itu adalah pendapat Ibnu Abbas. Nanti kita akan tengok pendapat mana yang kita nak kedepankan, yang kita nak pilih. Pendapat Abdullah bin Mas'ud ni dia didokongi juga, disokong oleh sebahagian, ada beberapa daripada para tabi'in. Contohnya macam Imam Mujahid, Abu Al-Aliyah, Ibrahim An-Nakhai, Ad-Dhahak. Ini kalau kita sebut nama Mujahid, Abu Al-Aliyah, Ibrahim An-Nakhai, Ad-Dhahak ini di antara tabi'in yang pakar dalam bidang Quran di kalangan tabi'in. Maka Al-Imam Tabari, yang merupakan otai, dia adalah otai bagi kitab-kitab tafsir lah. Maksudnya kalau kita baca kitab-kitab tafsir yang ada di pasaran kan, yang kita belajar secara ilmiah, kitab tafsir yang dibukukan, maka yang awal-awal kitab tafsir antara yang senior lah adalah Al-Imam Tabari. Al-Imam Tabari dia memilih kepada ad-dukhan tu sebenarnya dah berlaku dah di zaman Nabi SAW. Okey. Tetapi pendapat Abdullah bin Abbas ni dia didokongi, dipegang oleh sebahagian besar para sahabat dan juga sebahagian para tabi'in juga. Macam katakan Ibnu Katsir, dia juga memilih kepada pendapat yang kedua, kalau tak silap saya dan taksir dia. Setakat saya baca, saya jumpa macam itulah.
Okay, kita nak pegang pendapat yang mana? Okey. Tak apa, begini. Kalau tuan-tuan ada tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan akan jumpalah kedua-dua maklumat ni sebenarnya. Okey. Kita tengok dulu pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey, kita tak mau panjang-panjang. Kerana kalau di nota tu lagi senang kan tuan nampak pendapat tu kan. Okey. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memang pendapat dia ni sebenarnya sahih. Pertama kita kena tahu dulu. Pendapat Abdullah bin Mas'ud ni tentang dia kata dukhon ini merupakan asap yang telah berlaku di zaman Nabi SAW ni, memang kata-kata dia tu memang sahih. Kita tak nafikan. Maknanya kalau kita nak kata, betul ke Abdullah bin Mas'ud cakap macam tu? Kita kata ya. Memang bukan orang buat-buat. Memang dia cakap. Macam mana kalau kita nak bukti? Sebab kata-kata Abdullah bin Mas'ud ni, dia tercatat dalam Sahih Al-Bukhari, dia tercatat di dalam Sahih Muslim. Memang ada kata-kata dia. Maknanya kata-kata Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan dia kata dukhon ni dia telah berlaku. Dia berlaku di zaman Nabi. Kata-kata dia ni memang sahih. Kita kena pegang dulu maklumat tu. Kalau tak sahih tak payah bincang lah. Selesailah kan. Kita tolak teruslah. Tapi memang dia cakap. Memang riwayat tu memang dia cakap. Sebab ada dalam Bukhari, ada dalam riwayat Muslim. Okay, kita baca, saya sebut sikit maklumat dia. Kalau tuan-tuan nak rujuk dalam riwayat Bukhari Muslim kan, tuan-tuan boleh rujuk kalau macam dalam riwayat Muslim, dia ada nombor hadis dia. Okay, saya tak nak tuan-tuan pening-pening, cuma tuan-tuan tahu dulu maklumat dia. Ini cara kita nak kukuhkan maklumat. Dia kena ada metod, dia kena ada kaedah dia. Okey. Kalau dalam riwayat, kalau dalam riwayat Abdullah, dalam riwayat Muslim lah. Kita ambil riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud ni sebenarnya, kejap. Abdullah bin Mas'ud ni, dia cakap macam ni. Yang ni saya sebut dia punya terjemahan lah sedap. Dia kata macam ni. Dia kata sesungguhnya asap yang dukhon tadi dia kata adalah asap yang menimpa kaum Quraisy apabila mereka mendahkai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila orang Quraisy ini mereka lawan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa supaya mereka ni biarlah ditimpa tahun-tahun kemarau macam tahun-tahun kemarau yang pernah berlaku pada zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kalau kita belajar kisah Nabi Yusuf, masih ingat kan? Orang-orang di Mesir, mereka pernah ditimpa berapa tahun musim kemarau? 7 tahun kan? Musim kemarau 7 tahun. Tanamlah apa-apa, tak keluar tumbuh-tumbuhan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata asap dan ayat 10 ni sebenarnya dia telah menimpa, dia telah berlaku kepada orang Arab Quraisy. Yang mana peristiwa asap tu berlaku pada zaman ketika itu tahun yang kemarau. Sebab mereka telah lawan Nabi, maka Nabi doa supaya mereka ditimpa musim kemarau tadi. Apabila mereka ditimpa musim kemarau, mereka merasa letih. Mereka letih, lapar, sehinggalah ada orang melihat ke arah langit. Dia nampak dekat langit tu macam asap-asap di atas langit. Kita faham tak? Maksud dia, kalau kita baca pendapat Abdullah bin Mas'ud ni, dia cakap, asap tu dah berlaku dah. Ada orang nampak asap tu di zaman Nabi. Dia nampak tu ketika itu mereka sangat lapar, mereka letih, sampai mereka tengok langit tu, ada asap tu. Lepas tu mereka minta Nabi doakan supaya asap tu hilang. Okey. Kalau kita pegang pendapat Abdullah bin Mas'ud ni, maksudnya dah berlaku lah. Tetapi, kalau kita perhalusi kata-kata Abdullah bin Mas'ud ni, dia cakap
orang yang tengok asap tu, dia nampak dekat langit. Ketika tu dia letih, dia lapar sampai dia tengok dekat langit macam ada asap. Maksudnya sebenarnya mereka ni nampak asap tu disebabkan mereka letih. Macam kita kalau kita pening kan. Pada pening lalat tu macam kita kan selalu orang lukis gambar bintang kan. Maksudnya kalau orang pening ni dia dah tak macam soalannya Abdul Masud kata apa? Orang-orang yang mereka dalam keadaan lapar, mereka nampak langit tu nampak asap yang hitam. Maksudnya mereka ni dapat gambaran je. Tapi bukan sebenar-benarnya asap. Tapi dia kata asap tu mereka dah nampak dalam keadaan keletihan. Saya tak jelas tak? Pendapat Abdullah bin Mas'ud ni, para ulama mereka kritik. Mereka kritik. Mereka kata apa? Pertama, memang Abdullah bin Mas'ud disebut. Itu kita tak nafikan. Memang dia cakap. Memang dia cakap. Tapi dia seorang je cakap macam tu. Dia seorang je cakap macam tu. Di antara banyak-banyak sahabat. Okey. Kalau kita baca ayat tadi, cuba tengok ayat tadi, ayat nombor 10. Kalau kita baca ayat nombor 10, para ulama kata apa? Pendapat Abdullah bin Mas'ud itu tidak tepat. Para ulama kata. Bukan saya kata ni, para ulama kata. Para ulama kata sebab apa tak tepat? Para ulama kata, cuba tengok ayat 10. Ayat 10 kan Allah Ta'ala kata, asap tu memang nampak nyata. Bukan sebab nampak asap tu sebab letih, dah letih sangat. Maka tengok langit dia lain macam, nampak langit tu. Sebab asap ni memang nampak nyata. Lepas tu pula ayat 11 cakap asap tu akan kena pada semua manusia. Tapi kenapa seorang lelaki tu je yang nampak? Nampak tak para ulama ni cara dikritik? Tengok cara dikritik ni para ulama mencari kat mana kelemahan pendapat Abdullah bin Mas'ud ni. Para ulama kata kalau baca ayat ni tak kena. Sebab tu para ulama memilih kepada pendapat kedua ni lebih tepat. Pendapat kedua ni mengatakan belum lagi berlaku. Tapi kalau ada pihak yang mendakwa dia dah berlaku, dia bawa dalil Abdullah bin Mas'ud tu, memang kita boleh terima. Dalil dia tu memang sahih. Sahih tu maksudnya betul Abdullah bin Mas'ud yang cakap. Tetapi adakah itu yang tepat? Okey. Lepas tu para ulama kata macam ni. Abdullah bin Mas'ud ni dia cakap bukanlah seperti yang Nabi cakap. Itu pendapat dia je. Para ulama kata Abdullah bin Mas'ud tu dia cakap itu adalah pendapat dia. Dia bukan seperti hadis. Dia bukan boleh diangkat dia seperti Nabi berkata. Tak, itu adalah pendapat dia mauquf. Istilah dia mauqufun. Okey, jelas kat situ. Okey, kita dah faham dah. Paling penting kita fahamlah sumber daripada sahabat mana. Okey. Kita pergi pada pendapat kedua. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang kuat, yang ad-dukhan ni dia belum lagi berlaku. Kenapa? Okey, pendapat tadi kan, pendapat Abdullah bin Mas'ud tadi ni Nabi tak pernah cakap macam tu. Tapi Abdullah bin Mas'ud yang cakap macam tu. Tetapi pendapat kedua ni kata memang Nabi pernah cakap macam pendapat kedua ni. Kita faham tak? Pendapat Abdullah bin Abbas. Okay, kita tengok dulu pendapat Abdullah bin Abbas. Okay. Abdullah bin Abbas. Okay, kita tengok dulu sahabat lain seorang lagi. Namanya Abdullah bin Abbas. Okay. Abdullah bin Abbas, dia kata dukhan ni dia tak berlaku lagi. Dia kata. Kalau kita nak tengok kata-kata Abdullah bin Abbas ni, kalau tak ada taksir Ibnu Katsir, kita boleh jumpa Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan pendapat Ibnu Abbas. Yang Ibnu Katsir dia kata, Ibnu Abbas ni macam ni. Ibnu Abbas ni ada suatu hari ada orang jumpa Ibnu Abbas. Lepas tu Ibnu Abbas ni cakap dekat orang tu. Dia cakap apa?
Dia kata manimtu lailata hatta asbahtu. Ibnu Abbas kata, aku malam tadi aku tak boleh nak tidur, dia kata. Sampai waktu pagi aku tak boleh nak tidur. Lepas tu orang tu dia berkata kepada Ibnu Abbas. Dia kata, awak pasal apa hang tak boleh tidur? Itu dalam bahasa kita lah. Maksudnya dia kata dekat Ibnu Abbas, dia tanya, lima. Dia tanya, kenapa kau tak boleh tidur? Dia kata, okey. Lepas tu Ibnu Abbas ni dia cakap, dia kata tala'al kawakibu dhu dhanabi. Dia kata aku dengar telah terbitnya bintang yang berekor. Maksudnya Ibnu Abbas ni dia macam dia kata dia telah dia kata dia tahu, dia kata dia dengar kata ada bintang-bintang yang ada ekor ni telah keluar. Itu yang dia fikir daripada malam sampai pagi. Lepas tu dia cakap apa? Dia cakap, kenapa dia tak boleh tidur? Dia kata, sebab dia kata, fakhashitu ayyakuna dukhon qad taraqa fama nimtu hatta asbahtu. Dia kata, apabila aku tahu tentang bintang-bintang ni berekor dah terbit, dia kata, maka aku takut dukhon ini, asap itu telah keluar. Telah muncul. Maknanya Ibnu Abbas ni kata, kalau ikut pendapat Ibnu Abbas ni, dia kata, ia tu benda yang belum muncul. Tapi Ibnu Abbas ni dia terfikir, punya takut dia tu, dia kata, aku bimbang lah kalau dah keluarlah asap itu. Jadi kata Ibnu Abbas ni sahih, betul. Memang Ibnu Abbas cakap. Boleh jumpa kata-kata ni dalam tafsir Ibnu Kathir. Okey, jelas kat situ. Okey, kita tengok. Antara pendapat Abdullah bin Mas'ud dengan pendapat Ibnu Abbas ni, mana kita nak dahulukan? Maka ada tak hadis yang bukan sokong, maksudnya ada tak hadis yang sama macam Ibnu Abbas kata, dia belum lagi muncul? Okey, memang ada hadis. Memang hadis tu terang-terang kata. Kita fahamlah kan? Hadis yang Nabi kata tentang kiamat ni dia takkan berlaku melainkan muncul 10 perkara. Kita boleh salin lah. Kita boleh salin tentang 10 perkara, 10 tanda besar kiamat tu apa. Jadi kalau orang kata kiamat ni berlaku minggu depan, kiamat dia berlaku tahun depan, membongkak semua tu. Kan? Ingat tak dulu kita kata ada orang kata Ramadan ni pada tahun ini sekian akan berlakunya akhir zaman. Kita kata bongak semua tu. Itu tahu istilah membongak. Maksudnya kita kata apa? Hang jangan duk bohong lah, kita kata. Sebab apa? Sebab kiamat ni takkan berlaku melainkan 10 tanda besar kiamat tu akan muncul. Kita tak kata tanda kecil tapi 10 tanda besar. Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim. Hadis tu jelas. Nabi kata, antara 10 tu Nabi kata apa? Kalau kita baca dalam hadis tu, Nabi SAW menyebut, kalau tuan baca yang kalau tuan baca yang 10 tu, saya rasa tu pernah dengar kot. Kita tak pernah dengar yang 10 tu. 10 waktu Tadabbur Kahfi, Ustaz ada cerita. Waktu Tadabbur surah Al-Kahfi, saya dah cerita ya. Cerita balik semula. Ingat tak? 10 tanda tu. Tak ingat. Tak ingat tak apa. Melayu mudah lupa. Okey, tak adalah, saya gurau je. Okey, Nabi kata macam ni sebenarnya. Nabi pernah kata, ni dalam hadis riwayat Muslim, banyak hadis ni. Okey. Nabi kata tak akan berlakunya kiamat melainkan korang semua ni akan nampak 10 tanda ni. Tapi Nabi sebut 10 tanda ni, tuan-tuan jangan susun pula ikut susunan kronologi dia, tak. Dalam hadis kalau Nabi sebut bukan bermakna susunan, tapi Nabi sebut je 10 tu untuk senarai dia. Bukan maksud pertama keluar tanda ni, tak. Nabi sebut 10 tu bukan nak menyebut susunan, tapi nak menyebutkan 10 tu. Nabi kata tak akan berlaku kiamat ni melainkan korang semua akan nampak 10 tanda. Ini hadis daripada Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Nabi kata tanda yang 10 tu apa? Nabi kata pertama ad-dukhan, iaitu asap. Lepas tu ad-dajjal, dajjal kedua. Ketiga dabbah,
Ada satu haiwan melata yang besar yang akan bercakap. Yang keempat, munculnya matahari daripada barat. Yang kelima, Nabi kata turunnya Nabi Allah Isa, anak Maryam. Yang keenam, kata Nabi akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Lepas tu Nabi kata yang ketujuh, akan berlaku gempa bumi di timur dunia. Yang ke-8, akan berlaku gempa bumi yang besar di barat dunia. Yang ke-9, kata Nabi, akan berlaku gempa bumi di semenanjung tanah Arab. Dan yang ke-10, Nabi mengatakan akan keluar api daripada negeri Yaman. Nabi kata 10 tanda tu. 10 tanda. Maknanya, ada hadis yang sahih yang menyebutkan dukhan itu antara 10 tanda kiamat. Kiamat besar, kiamat takkan berlaku melainkan 10 tanda tu. Maknanya dia belum datang lagi. Sebab kiamat belum datang lagi, maka tanda tu tak ada lagi. Sebab kalau tanda tu ada, dia akan datang dah. Dia akan datang berdirect, dia akan datang turut-turut. Jadi pendapat Abdullah bin Abbas ni sebenarnya ada hadis yang menyokong kepada pendapat Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan Dukhanu Mubin tu, ayat 10 surah Dukhan tu adalah salah satu tanda yang Allah Ta'ala akan jadikan kiamat ni. Daripada 10 tanda berlakunya kiamat. Okey. Lepas tu ada orang tanya pula dekat dalam chat tu, saya jawab soalan tu. Dia kata, kejap. Okey, kejap Kejap. Okey, ada orang kata, dia kata, saya pernah baca asap hitam tu tak beri kesan teruk kepada orang beriman, tapi kesan teruk kepada orang kufur. Betul ke? Okey. Jawapannya adalah betul. Betul. Tapi kena tahu sumbernya. Okey. Dia ada hadis tu. Okey, tuan-tuan tulis hadis riwayat apa? Okey. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, juga riwayat Al-Imam At-Tabrani. Riwayat ni kena tahu dulu. Sebab tu kalau kita belajar dapat satu maklumat, tuan-tuan tolong tanya kepada orang mengajar tu. Saya nak tahu sumber dia, saya nak tahu rujukan dia, saya nak tahu riwayat apa. Jangan terima bulat-bulat je bertanya. Tambah lagi perkara-perkara gaib. Okey, jangan terpedaya dengan kefamousan orang itu, keselebritian orang tu. Jangan. Orang kita ni suka terima semua maklumat bulat-bulat sedangkan tak ada dalil yang sokong. Macam ada orang cakap baru ni kan. Dia cakap orang kena penyakit COVID tu, dia mati syahid tak perlu dimandikan. Pendapat ini terang-terang salah. Tapi yang cakap tu ustaz selebriti, orang pun terima bulat-bulat. Itu kita kena belajar lah. Okey. Maksudnya macam ni, ada hadis tu. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, riwayat At-Tabrani. Nantilah saya kena buat nota tu supaya lebih nampak dan lebih jelas, boleh kongsilah pada semua orang. InsyaAllah. Nanti saya akan buatkan. Okey, hadis ni sebenarnya para ulama menyaring dia. Macam kita buat saring COVID-19 kan. Positif ke negatif? Hadis ni kena saring juga. Kena saring tu nak tengok. Hadis tu sahih ke hadis tu dhaif? Kena buat saringan. Kita kalau bab menyaring untuk ni, kita semak. Original ke tak original barang ni? Punya kita semak kan. Tengok kan. Tapi dalam bab hadis Nabi, suka-suka hati kau je kau nak sebut hadis tu. Nabi cakap. Sepatutnya hadis ni kita kena saring dulu. Kalau orang kata, ada hadis ni, riwayat sekian-sekian, kita tanya dulu. Hadis tu dah saring ke belum? Apa status dia? Hadis yang saya nak kongsi ni, status dia, kalau ikut ulasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata hadis ni dhaif. Hadis ni lemah. Tetapi dia kata sebab ada banyak jalan, dia kata hadis ni, banyak riwayat sebut macam tu, dia kata hadis ni dia seperti ada asal dia. Yang mana hadis tu, kalau ikut Ibnu Katsir kata, dia kata, sanad hadis ni kuat ni, dia kata, isnaduhu jayyid, dia kata. Okey, apa hadis tu? Saya nak jawab soalan tanya tentang asap hitam yang bagi kesan teruk tu. Hadis tu ada. Yang mana kata Nabi SAW, Nabi kata, inna rabbakum anzarkum thalathan.
Nabi kata dalam hadis riwayat Tabrani tadi, Nabi kata sesungguhnya Tuhan kamu telah beri kamu amaran 3 perkara. Ini dalam hadis riwayat Tabrani tadi, yang riwayat Ibnu Jarir tadi. Nabi kata Tuhan kamu telah memberikan kamu 3 amaran. Yang pertama ad-dukhan, asap hitam. Yang mana asap ini kata Nabi, Nabi sebut 3 lah, tapi salah satu dukhan. Saya baca salah satu. Nabi kata ad-dukhan khudhul mu'mina kazakmah. Yang mana dukhan ni nanti kalau dia sampai kan, dia akan kena, sebab kita ingat tadi ayat tadi kena pada semua orang. Faham kan? Kita baca ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 11 kan? Dia yakhshan nas. Kena ambil dulu tu maklumat tu. Dia meliputi seluruh manusia. Maknanya kalau manusia yang ada ketika tu semua akan nampak asap tu, dan asap tu akan memberi kesan kepada semua orang. Sebab Quran kata yakhshan nas, kena pada semua orang. Jadi kalau kena pada orang beriman, Nabi kata kena pada orang beriman ni dia rasa macam kazakmah ni, dia rasa seperti selsema. Dia sesema. Dia jadi macam selsema. Tetapi kalau kena dekat orang kafir, Nabi kata apa? Wa ya'khudhul kafira fayantafihu hatta yakhruju min kulli misma'in minhu. Kalau asap tu kena dekat orang yang kafir, asap tu akan tebus. Asap tu dia akan melalui kedua-dua telinga orang kafir tu. Soalnya asap tu masuk pada telinga kanan, dia keluar pada telinga kiri. Dia keluar melalui, maksudnya apa tahu? Dia tebuslah, asap tu akan keluar daripada pendengaran dia, masuk ke telinga mereka. Tapi orang mukmin ni, asap tu kena pada mereka, impact dia rasa seperti selsema. Tapi hadis ni itulah yang menjadi juga perbahasan di kalangan para ulama. Kalau ikut Ibnu Katsir kata sanad hadis ini adalah jayyid. Kalau nak tahu sumber hadis tu yang kata nanti asap tu datang jadi sesemua orang kafir, telinganya dimasuki asap tadi akan tembus pada telinga kanan kepada telinga kiri itu, kan hadis itu riwayat juga daripada At-Tabari, juga riwayat daripada Al-Imam At-Tabrani. Itu jawapan kepada yang bertanya. Wallahu ta'ala a'lam. Dia tak ada hadis lain dah. Itu je kita boleh sebut. Tapi asap tu pun, itulah jawapan dia. Yang lain tu wallahu ta'ala a'lam. Maka berdasarkan kepada perincian kita pada malam ni, macam saya sendiri, saya lebih memilih kepada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan ad-dukhan ini dia belum lagi berlaku, tetapi dia akan berlaku apabila menjelang hari kiamat nanti. Sebab apa kita akan memilih pendapat tu? Sebab memang ada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang menyebutkan ad-dukhan ini merupakan salah satu daripada 10 tanda besar hari kiamat. Bukanlah kita ta'assub kepada Abdullah bin Abbas tu. Tetapi kalau kita belajar cara nak pegang maklumat ni, pendapat Abdullah bin Abbas ini ada hadis yang menyebut ad-dukhan itu di antara 10 tanda besar nanti menjelang hari kiamat. Maknanya belum lagi berlaku. Tapi pendapat Abdullah bin Mas'ud tadi, dia hanya pendapat dia. Tak ada sahabat-sahabat yang sokong pendapat Abdullah bin Mas'ud ni. Dan tidak ada hadis yang mengatakan ia telah berlaku. Dia berhenti pada status dia adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka kata para ulama, kalau kita nak buat comparison antara dua pendapat ni, nak buat perbandingan, para ulama kata kita mendepankan dulu pendapat Abdullah bin Abbas ini kerana ada hadis yang menyebut tentang dukhan ini. Hadis kita dahulukan ke depan
pendapat sahabat macam Abdullah bin Mas'ud, kita letak dia yang kedua. Itu cara dia dalam kita nak menyaring maklumat. InsyaAllah nanti saya kena buat juga nota tu. Saya kena lanjutkan lagi nota yang pendapat Ad-Dukhan ni. Supaya tuan-tuan dapat baca riwayat-riwayat tu. Mohon maaf lah malam ni agak macam ilmiah sikit ke, berat ke, saya mohon maaf ya. Tapi moga-moga fahamlah. Maklumat lanjut tentang Dukhan di akhir zaman tu, kita tak boleh nak jawab apa-apa. Sebab apa? Sebab dia perkara gaib. Perkara gaib ni, kita tak boleh sembang, tak boleh nak goreng-goreng. Faham tak goreng-goreng? Orang ni kalau cakap pasal agama nak goreng je. Faham tak istilah nak goreng ni? Goreng ni maksudnya ikut pendapat dia aja dia nak cakap. Tak boleh. Nanti kau tanggunglah nanti di akhirat oleh Allah. Sebab tu nak cakap satu perkara agama ni, mana sumbernya, mana dalilnya. Ya, itulah yang kita nak, yang saya nak kongsi pada tuan-puan tentang Ad-Dukhan. Habislah tentang surah Ad-Dukhan. Ada soalan tak nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Nak penjelasan mana-mana? Ada? Ada soalan kak? Jelas? Dapat? Faham memahami surah Ad-Dukhan? Ada? Kalau tak ada, ya. Ya. Saya ada 2 soalan. Okey, Yang kenapa tu soalan? Okey, pertama. Pertama, di dalam surah ni ayat 37 dia sebut tentang kaum Tubak. Oh, kaum Boleh tahu Tubak. siapa kaum Tubak. Dan yang kedua, pada ayat 43 tentang pokok zakum. Kalau tengok kat sini, dia untuk syajarah tu dia guna ta maftuhah. Sedangkan dalam surah-surah lain, syajarah guna ta marbutah. Apa hikmahnya kat situ, Ustaz? Tamar buta tu dia kaitkan dengan zakum juga ke kepada pokok lain? Syajarah zakum ada dalam surah lain yang guna ta marbutah. Okey. Yang itu saya tak boleh jawab lagi tentang perbezaan tamar buta sejarah dekat situ. Termasuklah ayat berapa tadi tanya tadi? Ayat berapa? Ayat nombor Mana berapa yang tadi? pokok zakum ke? Bukan, kaum Tubak tadi. Kaum Tubak tu 37. duduk pada sekejap ya, ayat nombor 37. Kaum Tubak. Sekejap, ayat nombor 37. 37. Kaum Tubak. Okey. Kaum Tubak ni, okey. Kalau ini tafsiran ya, tapi sebelum bagi muktamad lah. Kalau mereka kata kaum Tubak ni adalah orang Himyar di Yaman. Tubak ni adalah gelaran bagi raja-raja mereka. Tubak. Jadi daripada gelaran raja tu dinamakan kaum Tubak. Orang Himyar di Yaman. Wallahu ta'ala alam. Nanti minggu depan, insyaAllah nanti saya jawab soalan ukhti yang bertanya tentang sejarah ada tamar butah dengan tidak tu, termasuklah kaum Tubak ni. Boleh kita simpan dulu soalan tu pada minggu hadapan. InsyaAllah. Okey. Saya catat tentang soalan kaum Tubak dengan syajarah ada marbutah tak marbutah tu. InsyaAllah nanti saya dapatkan maklumat dia. Minggu depan ya. Malam ni saya tak boleh nak jawab lah. Sebab saya pun nak kena rujuk kepada beberapa rujukan. Lebih baik kita bagi jawapan yang kuat. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kata Dukhan ni masa Nabi pun berlaku dan akan datang pun untuk apa? Tanda kiamat tu pun akan berlaku. Kalau gitu tak boleh ke? Okey, Sebab boleh. ikut Boleh. hadis tafsir Tabari kan. Jadi dah berlaku zaman masa Nabi. Tafsir Ibn Katsir benda tu tanda kiamat. Ya. Kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Qurtubi. Kejap alamak saya tulis apa ni? Kejap. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Qurtubi, kejap
Dalam tafsir Al-Qurtubi, memang Al-Imam Qurtubi, maafkan saya, bukan dalam tafsir Al-Qurtubi. Tapi dalam kitab lain, Qurtubi dia ada tulis kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah. Dalam kitab Tazkirah, Al-Imam Qurtubi dia mengatakan bahawa boleh berlaku, ada para ulama mereka buat kombinasi. Mereka membuat kombinasi tu maksudnya mereka gabungkan antara pendapat Abdullah bin Abbas dengan Abdul Mas'ud, mereka menggabungkan, mereka mengatakan ia boleh berlaku 2 kali. Seperti yang dicadangkan tadi tu. Ada yang kata dia boleh berlaku 2 kali. Pendapat Abdullah bin Mas'ud ni pun betul, maksudnya pegang kepada pendapat dia dah berlaku dah. Lepas tu dia akan berlaku sekali lagi pada akhir zaman. Ada juga pendapat yang sebegitu. Seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala alaih. Ada. Kalau tuan-tuan nak baca tentang hadis-hadis tentang akhir zaman saja kan, kita kena cari buku-buku yang memang membahaskan tentang hadis-hadis akhir zaman. Antaranya tuan-tuan boleh baca buku yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Ada banyak buku-buku lain lah. Dan ada banyak buku-buku yang akhir zaman. Tapi kena hati-hati sikit pada periwayatan hadis tu. Dia punya status tu kena mahir sikit. Tapi memang ada pendapat yang mereka kata mereka menggabungkan kedua-dua pendapat tu. Memang ada. Dikemukakan oleh Al-Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Okay. Lepas tu, okay. Ada yang Assalamualaikum wabarakatuh. Ya. Ustaz, boleh tanya tak yang Abdullah Ibn Mas'ud tadi tu, yang dia kata riwayat, yang pendapat dia tu, dia kata Nabi berdoa untuk datangkan kemarau kepada kaum musyrikin tu. Sebab Nabi ni dia macam rahmatan lil alamin. Jadi boleh jadi tak situasi Nabi mendoakan dia punya kaum tu macam tu? Allah a'lam Ustaz. Dia apa? Dia doakan kaum dia macam tu? Maksudnya? Dia doakan kemarau tu. Maknanya ada bala yang macam menimpa kaum Nabi Yusuf yang di Mesir tu. Ya. Kalau kita menggunakan ulasan, takkanlah Nabi nak doa keburukan macam tu, betul kan? Ya, kepada betul, umatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang tu saya tak jumpa lagi ulasan yang, kalau kita nak mengkritik pendapat Abdul Mas'ud tu, mereka menggunakan pada dalil tersebut tu. Wallahu ta'ala alam. Sebab ada juga peristiwa Nabi yang Nabi juga mendoakan kepada orang yang memang kafir, yang otak-otak itu memang ada. Dia sebenarnya bukan ada yang kalau kita belajar dalam Fathul Mekah kan, Nabi sendiri ada memerintahkan dibunuh orang-orang yang jahat-jahat ni. Kalau macam kita belajar Nabi doakan dalam perang Badar kan. Itu memang kepada orang kafir yang memerangi Islam tu, kita tak boleh lagi kita nak doa rahmat dia, sebab kita tahu kan ada peperangan kan. Kalau Nabi semua dalam situasi dia rahmat semua ketika itu, mungkin dah tak ada perang. Betul tak? Kenapa berlaku juga perang? Maknanya dia ada limit dia lah. Tapi untuk memberi ulasan seperti itu, saya wallahu ta'ala alam. Saya tak ada, mungkin ada diulas, saya tak jumpa. Wallahu ta'ala alam. Saya tak ada maklumat tentang tu. Ustaz nak tanya. Ya. Untuk doa dalam Al-Quran kan, contohnya ayat yang nak adukan 12 tu yang dia cakap, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami, sungguhnya kami akan beriman. Doa macam tu boleh kita amalkan tak untuk macam COVID kali ni kan? Sebab sebelum ni join Ustaz punya kelas kan, moto doa Nabi-Nabi. So yang ini macam doa bila orang tu dikena azab. Boleh amalkan? Boleh amalkan. So kita boleh guna ayat tu tak untuk doa lah, sebagai doa dalam Al-Quran?
Doa untuk apa? Doa untuk apa? Doa minta Doa lindung nombor ke 12. apa? 12 tu Yalah. yang dia cakap Tujuan wahai, dia, tujuannya tujuan dia macam sekarang ni untuk kan kita diazab COVID kan. Jadi kita doa maksudnya wahai Tuhan kami hapuskanlah COVID ni, sungguhnya kami akan beriman. Sesuai ke? Oh, wallahu ta'alam yang tu. Sebab pada ayat tu dia telah nampak azab. Ya, dia telah nampak azab baru dia nak beriman. Wallahu ta'alam. Yang tu dia saya kena rujuk kemudian lah. Soalan tadi, adakah sesuai untuk adakah dia applicable untuk kita gunakan pada ketika ni? Wallahu ta'ala alam tu. Nanti saya kena rujuk balik ya kepada pakar-pakar. Saya mahu tak ada jawab soalan tu malam ni tu. Ya, saya simpan dulu soalan tu boleh? Boleh. Okey. Lagi ada soalan lain tak? Saya kena catat ni, takut saya terlupa ni. Kadang saya terlupa untuk saya rujuk. Okey. Ada pertanyaan lain? Ustaz? Ya. Tadi Ustaz cakap Allah telah beri amaran 3 perkara. Jadi perkara yang Ustaz sebut tadi ialah Tuhan. Jadi saya terfikir perkara apa yang kedua dan ketiga tu ya macam tak habis. Kalau kita rujuk dalam hadis tu, sekejap. Dalam hadis tu pun sebenarnya saya jumpa disebut 3. Sekejap. Dalam hadis tu dia memang sekejap. Yang tu saya kena rujuk semula hadis tu, boleh tak? Nanti saya rujuk semula hadis tu. Yang 2 lagi tu apa? Tapi pertama, hadis tu sendiri ada perbincangan lah para ulama status dia apa. Tapi nanti saya akan rujuk balik 3 perkara tu apa. Adakah 3 perkara tu? Wallahu ta'ala. Nanti saya jawab balik. Banyak soalan ni. Saya kena catatkan, ada penolong pencatat soalan ni. Kalau saya lupa, minta maaf sebab saya memang tidak ada admin, tak ada PA, tak ada semua semua buat kerja sendiri, jadi kadang-kadang saya banyak terlepas pandang. Okey, ada soalan lain? Tak apa. Saya tak dapat jawab, nanti saya cuba carikan jawapan dia. Okey. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ustaz, saya nak kongsi sekejap ayat yang ke-12 tadi. Yang ada soalan berkaitan doa, ya Tuhan kami lenyapkanlah azab itu dari kami, sungguh kami akan beriman tu kan. Saya kena tadabbur tapi tak ingat Ustaz mana. Dia maklum dia kata doa ini adalah doa orang kafir dalam bentuk memerli. Jadi kita tak boleh amal katanya. Doa orang kafir dalam bentuk perli. Maksudnya dia kata dia seolah-olah mempermainkanlah. Dia kata wahai Tuhan kami, seandainya engkau lenyapkan azabnya, nescaya kami akan beriman. Jadi wallahu alam Ustaz, saya tak ingat dengan Ustaz mana, tapi dia kata kita tak boleh nak amal lah doa ni. Wallahu alam. Okey. Terima kasih beri maklumat tu. Nanti saya rujuk lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Tentang doa itu. Okey, sama-sama. Terima kasih kerana memberikan komentar, memberikan maklumat tambahan. Ada lagi tak? Ada maklumat lagi? Okey, kalau dekat FB kawan-kawan kita, saya pun minta maaf ya. Saya membuat kerja sendiri semua, jadi memang kita memang tak ada admin sebenarnya. Saya lah yang jaga semua ni, jadi minta maaf agak kalang kabut sebagainya. Okay, dalam FB tak ada. Kita tak ada yang bertanya soalan. Okey. Kita sambung semula nanti insya-Allah pada minggu depan. Saya kena jawab dulu soalan-soalan ni. Jadi minggu depan kita mohon rahmat dari Allah untuk kita masuk kepada surah surah Al-Jathiyah. Insya-Allah. Jadi soalan-soalan yang tuan tanya ni insya-Allah ada dekat rakaman. Nanti saya rujuk semula pada rakaman ni nanti di FB Akademi Tadabbur supaya saya dapat mencari jawapan dengan kadar yang saya mampu ya. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang bertanya, kepada tuan-tuan dan puan. Jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Mohon maaf atas segala kekurangan kelemahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sama-sama Terima kasih, Ustaz. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi semua. wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum.